Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita terus mentadabbur, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat Allah bagi tempat yang selesa, daripada restoran nelayan, lepas tu pergi ke dalam, dan hari ini kita dapat tempat yang lebih selesa. Harap-harap lepas ni lagi selesa, iaitu terus masuk syurga, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita sambung tadabbur surah As-Saff, ayat yang terakhir. Sebelum kita sambung ayat yang terakhir, ayat yang ke-14, kita tengok apa intipati surah As-Saff dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Sebenarnya ayat hari ini adalah penutup ayat yang terakhir dan penutup kepada apa yang Allah nak sampaikan dalam surah As-Saff. Kalau saya tak tahulah, selama ni kita buat surah ni melalui online kan. Saya tak pasti adakah semua pelajar yang datang hari ni ikut kelas online. Tak ikut? Oh, apa dia? Oh, tak ikut lah. Jadi tak tahu dia cerita lah sebelum ayat ni. Habis nak start balik. Ha? Oh, pelajar online lain. Yang ni pelajar offline tak tengok online pula. Ha? Tak ada online lah. Oh, susah sikit lah cerita. Okey. Intipati surah Saff. Nama Saff. Saff ialah barisan. Jadi nama surah dah menggambarkan apa yang Allah nak sampaikan. Iaitu Allah nak hamba-hamba dia sentiasa berada dalam satu barisan. Bagaimana Allah sebut dalam ayat yang keempat, Allah sangat suka, Allah sangat cinta orang yang sentiasa berada dalam saf. Saf untuk apa ni? Untuk berjihad pada jalan Allah. Dan bila sebut berjihad, jangan ingat hanya berperang sahaja. Kalau berperang dengan senjata, dalam bahasa Arab dia panggil qital, yuqatiluna. Tapi kalau sebut jihad, dia luas, lagi luas. Dia merangkumi apa? Berperang dengan senjata. Dia merangkumi berdakwah dengan lisan, dengan lidah. Dia merangkumi apa sahaja usaha kita untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Maka itu dinamakan jihad. Kadang-kadang kita bagi harta kita, kita tak pergi berdakwah pun, itu juga jihad. Jadi Allah bukan setakat suka hamba-Nya berjihad untuk menegakkan agama Allah, tapi Allah suka berjihad itu dalam satu barisan. Dan Allah beritahu barisan yang macam mana ni? Ada juga barisan tapi kucak kecil. Nama dia barisan tapi tak berbaris pun. Yang Allah nak ialah barisan seperti bangunan bunyanun marsus. Kan dalam ayat 4. Ka'annahum bunyanun marsus. Apa maksud bunyanun marsus? Apa maksud tersusun? Apa maksud terteguh? Dia bunyanun marsus makna bangunan yang kokoh seumpama bata-bata. Bangunan tu menjadi kokoh sebab bata-bata dia tersusun sama, dan kalau bata tu susun tak sama, bangunan tak akan jadi kokoh. Satu, bata tu susunannya sama. Yang kedua, tidak ada satu bata pun yang ada berlubang. Semua lengkap.
Jadi kalau ada bangunan dah tinggi tapi ada satu bata yang berlubang, apa jadi bangunan tu? Mundur dan mungkin boleh roboh. Dan juga bata tu, tengok Allah bagi perumpamaan seperti bangunan yang kukuh macam bata. Bata-bata tu dia macam mana dia boleh jadi kukuh sehingga dia boleh jadi bangunan tinggi. Dia bata kecil je kan. Tapi macam mana dia boleh jadi kukuh? Unsur-unsur yang mengukuhkan bangunan tu. Walaupun asalnya bata kecil je. Dia satu antara satu sama lain rapat. Betul kan? Dan dikuatkan pula oleh simen. Jadi antara satu dengan yang lain saling lengkap dan menguatkan antara satu sama lain. Itu jadi bangunan kukuh. Kalau satu tak membantu yang lain, dia tak akan jadi kukuh. Jadi Allah, intipati surah As-Saff ialah Allah sangat suka hamba-hambanya berperang ataupun berjihad dengan apa saja, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan masa, dengan ilmu, semuanya untuk menegakkan agama Allah. Caranya sistematik, seperti barisan yang kukuh, bangunan yang kukuh. Kemudian Allah bagi contoh kan, bagaimana berjihad pada jalan Allah yang Allah suka. Contohnya apa? Apa dia contoh? Siapa yang ikut kelas online? Tak, contohnya Allah bagi contoh sebelum tu, iaitu kisah jihad Nabi Musa AS. Bagaimana Nabi Musa berdakwah, berjihad untuk menegakkan agama Allah, walaupun dia disakiti, dia dihalau oleh Firaun, diburu oleh Firaun sampai ke laut. Tapi Musa tetap teguh akidahnya, barisannya tetap kuat. Kemudian Allah bagi contoh pula kisah Nabi Isa AS dihina, dituduh oleh pengikut dia sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Itu semua menunjukkan apa? Mana kita tahu bangunan tu kukuh, barisan tu kukuh, bila ada hujan berat kuat macam mana pun dia tak akan goyah. Pernah tak Nabi Musa ataupun Nabi Isa goyah, merajuk ke, mengundurkan diri daripada berdakwah? Tak ada kan? Sebab barisannya kukuh. Kemudian Allah bagi tahu juga intipati dia, surah Sah ialah Allah suka orang yang berjihad. Dan Allah, ayat seterusnya Allah menawarkan kepada orang yang mengaku beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum, nak tak aku nak tunjuk pada kamu. Tunjuk pada kamu apa dah? Subhanallah. Siapa yang nak tunjuk ni? Allah. Allah nak tunjuk apa? Perniagaan. Kenapa Allah sebut tijarah, perniagaan? Sebab Allah tahu manusia ni suka berniaga. Antaranya ialah anak edar. Berniaga kan? Ni, semua kita ni ada peluang je nak berniaga tak? Walaupun secara online kan? Walaupun secara kecil-kecilan. Kadang-kadang dalam kelas pun dia sempat lagi berniaga. Bukan kelas ni lah. Kelas ni okey. Kadang-kadang nak pergi kelas, kelas saya di tempat lain, bawa plastik besar. Saya kata, kitab saya tak sebesar tu. Mana manusia suka, peluang nak dapat duit, dia akan ambil je. Tapi Allah tawarkan perniagaan lagi besar, keuntungannya lagi besar. Buat dek je. Allah kata, nak tak aku tunjuk? Yang nak tunjuk berniaga ni ialah Allah. Kita kalau jutawan nak tunjuk pada kita perniagaan, kita cepat-cepat tak sambut. Keuntungannya besar, kan? Kita cepat-cepat sambut. Tapi berapa ramai yang baca ayat ni, yang nak menawarkan perniagaan yang sangat besar keuntungannya ialah Allah. Nak tak aku tunjuk? Dia terus sambung baca sampai habis, sampai khatam. Sebab apa? Sebab tidak. Kenapa? Berapa ramai yang menyahut ni tawaran Allah. Nak aku tunjuk pada kamu perniagaan. Perniagaan ni keuntungannya apa? Tak, yang paling asas sekali Allah kata nak tunjikum min azabin alim. Nak selamatkan kamu daripada tujuan besar perniagaan kita dengan Allah, nak selamatkan diri daripada azab yang pedih. Cuma cara nak selamatkan azab yang pedih,
prosesnya dapat keampunan. Kalau selagi kita tak diampunkan oleh Allah, kita akan tak selamat daripada neraka. Dan cara nak dapat keampunan ialah berniaga dengan Allah. Boleh? Apa berniaga ni? Berjihad pada jalan Allah. Cuma orang kita bila sebut jihad ni, dia ingat pegang senjata, bunuh orang, tak. Sekarang kita belajar nak faham Al-Quran. Dengan tujuan kerana Allah, untuk ubah diri kita. Dan setelah kita ubah kita, nak ubah pula orang. Nak ubah anak. Itu adalah jihad lah tu. Itu jihad. Tak payah pergi ke medan perang, tak payah bawa parang. Kan? Tak payah pergi Syria. Dah, dalam kelas, dalam rumah pun boleh berjihad. Okey. Boleh? Modalnya apa? Modal berniaga ni apa? Allah sebut dalam surah ayat ke berapa? Ayat yang ke-11. Modal berniaga dengan Allah. Kalau modal berniaga dengan manusia, duit. Tenaga. Pertama, harta. Harta yang kedua, jiwa raga. Itu modal. Modal yang paling mahal. Kalau kita perhati ayat Al-Quran, bila Allah suruh kita infak, Allah sebut infak harta dahulu. Barulah infak jiwa ataupun ruh kita. Kecuali satu ayat je. Surah At-Taubah ayat 111. Allah kata, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli daripada orang beriman nyawa mereka. Allah beli nyawa dulu. Baru Allah kata amwal, harta mereka. Kenapa dalam surah At-Taubah ayat 111 Allah sebut nyawa dulu? Sebab sebab bagi Allah yang paling mahal yang ada pada manusia apa dah? Nyawa. Jadi Allah nak bagi yang mahal, syurga. Maka Allah nak beli pun barang yang paling mahal. Tapi di sini dalam ayat 11 surah Saf, Allah kata satu perniagaan yang modalnya Allah sebut harta dulu. Barulah nyawa. Sebab manusia nak bagi harta dengan nak bagi nyawa, yang mana kita nak bagi dulu? Harta dulu. Betul? Lepas tu bagi nyawa. Tak bagi-bagi pun sampai hari ni masih hidup kan? Okey. Kemudian Allah kata, itulah perniagaan yang kita akan dapat keampunan. Yang kedua, dapat syurga. Yang ketiga, masakin tajibah. Tempat-tempat tinggal yang lagi selesa. Ya Allah. Syurga yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terfikir oleh akal, tak pernah didengar oleh telinga. Dan bila duduk masuk syurga, kita tak nak pindah dari tempat lain. Sebab apa? Kita duduk kat dunia, cantik macam mana, mewah macam mana, kita nak pindah. Paling-paling kurang mesti cuti nak keluar. Kan? Keluar rumah, keluar bercuti, pergi sungai, pergi luar negeri. Sebab Allah jadikan manusia cepat puas, cepat boring dengan keadaan yang sama. Tapi dalam syurga, Allah jadikan tempat kita dalam syurga sentiasa berubah. Jadi akhirnya Allah kata, la yabghuna anha hiwala. Ahli syurga tak ingin berpindah dari tempatnya. Berapa lama ni? Selama-lamanya. Kenapa? Sebab tempatnya dalam syurga sentiasa berubah. Macam contoh kita naik kereta api, kita turun, berhenti sekejap kan stesen. Lepas tu 5 minit kita pusing-pusing, lepas tu rasa nak pusing lagi ke? Dia rasa dah boring dah. Boring. Tapi kalau kita naik kereta api, kita duduk kat tingkap. Berapa lama kita boleh duduk situ? Lama tak? Kenapa lama? Sebab pemandangan dia berubah-ubah. Walaupun kursi itu tidak ada cushion. Pemandangan tu menjadikan kita seronok sebab sentiasa berubah. Okey? Jadi Allah tawarkan perniagaan, modalnya harta, jiwa dan keuntungannya keampunan Allah, surga, tempat tinggal yang kekal abadi. Dan kemuncaknya selamat daripada azab Allah. Okey, kita sambung ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazi
Wahai orang-orang yang beriman. Ini antara surah yang Allah ulang wahai orang beriman banyak kali. Berapa kali agak? Dalam surah Saf saja, berapa kali Allah panggil wahai orang beriman, wahai orang beriman? Berapa kali? 3 kali. Menunjukkan apa tu? Surah ni sangat-sangat penting kepada orang yang mengaku beriman. Dan saya dah ulang berkali-kali, kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah sebut je wahai orang beriman, apa kewajipan kita orang beriman bila baca ayat yang ada wahai orang beriman? Apa kewajipan kita? Sami'na wa ata'na. Tengok, sami'na apa makna dia? Dengar. Wa ata'na. Okey, kenapa taat datang selepas dengar? Boleh tak taat dulu baru dengar? Tak boleh. Kenapa kena dengar dulu baru taat? Maknanya sebelum taat mesti faham. Mesti belajar sampai faham. Barulah kita taat dalam satu perkara yang jelas. Betul? Jadi setiap kali kita baca Quran, kita jumpa ya ayyuhallazina amanu, kita sami'na wa ata'na tak? Tak, yang lepas lah. InsyaAllah akan datang. Yang sebelum-sebelum ni. Kita sami'na wa ata'na tak? Jawab je. Kalau kita tak mengaku kelemahan, kita tak akan berubah lah. Belajarlah lama mana pun. Sebelum ni, saya ulang. Sebelum ni, kita baca ya ayyuhallazina amanu. Berapa banyak dalam Quran kan? Kita sebut tak sami'na wa ata'na? Tak, tapi anggut. Tak sebut. Nak sebut macam mana kita tak faham. Betul tak? Yang kedua, target kita bukan nak sami'na wa ata'na. Target kita nak khatam. Jadi sebelum ni kita baca Quran, adakah kita orang beriman? Kalau beriman, kenapa tak berhenti dah faham? Allah panggil tak, wahai orang beriman, kan? Macam suami kita kata, wahai isteriku, kita jalan je. Adakah kita isteri yang taat? Tak. Kalau suami panggil, wahai isteriku, kita kata apa? Ya bang. Itu baru isteri. Wahai isteriku, jalan je. Sama lah Allah kata, wahai orang beriman, jalan je. Beriman ke tak? Saya tak kata saya tanya soalan. Sama juga ulama kata, saya bagi contoh. Saya kata, wahai pelajar-pelajar, semua dengar kecuali seorang je. Dia main apa ni? Main pensel kan. Yang main pensel tu, jangan tengok belakang, tak ada siapa main pun. Bila saya kata, wahai pelajar-pelajarku, ada seorang main pensel. Saya nak tanya, yang main pensel tu pelajar saya tak? Tak. Kalau pelajar saya, ini pelajar offline. Kalau pelajar saya, bila saya panggil je, wahai pelajar-pelajarku, dia mesti dengar. Letak semua. Itu makna pelajar. Boleh faham? Sama je. Allah kata, wahai orang beriman, dengarlah. Yang panggil ni pula bukan ustaz, bukan mak bapak kita, tapi Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Bila jumpa ayat, ya ayyuhallazina amanu, berhenti. Dan cuba faham apa maksudnya. Kalau kita belum buat, cakap, sami'na wa ata'na. Sekarang aku akan buat. Sebab aku mengaku selamanya aku beriman. Tapi aku tak faham. Sekarang aku faham, aku kena buat. Boleh? Okey. Wahai orang beriman, dengar apa yang Allah nak cakap. Kunu apa dah? Jadilah. Kunu perintah untuk ramai. Kalau perintah untuk seorang je, apa dia? Kun. Cuba sambung. Dia hafal ayat ni. Kun. Apa makna kun? Jadilah. Fayakun. Maka akan jadi. Kalau Allah kata apa-apa je, kun, maka dia akan jadi. Tak perlukan masa lama, tak perlukan bahan, tak perlukan penolong. Ini kalau Allah perintah pada seorang. Kalau Allah perintah pada ramai, kunu. Ini ramai. Boleh faham? Contoh, kalau kita perintah pada anak kita yang lelaki seorang. Cakap apa? Anak lelaki seorang. Kun.
Jadilah kamu anak yang soleh. Kun salihan. Kalau anak laki kita 4 orang, nak perintah dia jadi anak yang soleh. Macam mana? Kunu salihin. Boleh faham? Okey. Jadilah oleh kamu. Ramai. Siapa ni ramai ni? Siapa ni? Ni, yang mengaku beriman. Siapa orang yang beriman? Janganlah mengaku. Tak, definisi orang beriman apa dia? Dia senang je. Ya, bila definisi orang beriman ialah orang yang melaksanakan rukun iman. Rukun iman ada berapa semua? 6. Apa dia pertama? Beriman kepada Allah. Beriman kena Allah dan taat. Yang kedua, beriman kepada Rasul-Rasul. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada siapa yang ada 6 ni dan dia praktis betul-betul dalam kehidupan, dia orang beriman. Tapi ramai yang hafal rukun iman tapi tak beriman. Antara tanda dia tak beriman ialah rukun yang ke-6 tu, iaitu beriman dengan qada dan dia hafal. Bila selipar hilang je, celaka. Sepatut dia berimanlah dengan Allah dah takdirkan selipar dia hilang. Dia kata apa? Innalillah. Selipar belum mati lagi. Dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Spontan je kalau dia beriman dengan qada dan qadar, tak ada masalah. Hilang ke musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Okey, kepada orang yang percaya dan beramal dengan rukun iman yang 6 tu, Allah seru. Jadilah oleh kamu ansar Allah. Ansar apa dia? Penolong. Kalau seorang nasir. Nasirun, seorang. Kalau ramai ansar. Penolong Allah. Tengok. Sekarang bila penolong Allah, mungkin orang salah faham. Adakah Allah perlukan pertolongan? Perlu tak? Kalau tak perlu, kenapa Allah kata penolong Allah? Macam penolong saya kan? Ini penolong saya. Makna saya perlukan pertolongan. Kalau penolong Allah, adakah Allah perlukan pertolongan? Tak. Sebenarnya maksudnya apa? Jadilah oleh kamu penolong agama Allah. Jadilah penolong syariat Allah. Boleh? Jadi kalau tolong Allah tu mana tolong agama Allah. Allah perlu tak bantuan? Allah maha kaya, kan? Kalau tak ada semua manusia, Allah kurang tak kuasa dia? Kalau langit, bumi semua dah hancur, Allah lemah tak? Tak, Allah tak perlu apa-apa pertolongan. Jadi tolong agama Allah. Jadilah penolong agama Allah. Penolong agama Allah. Okey. Macam mana nak jadi penolong agama Allah? Saya nak tanya semua ni. Nak tak jadi penolong agama Allah? Ni Tuhan tanya ni. Kenapa tak jawab? Saya hanya terjemah je. Nak tak jadi penolong agama Allah? Nak ada pilihan ke tak? Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Sebab Allah perintah kepada orang beriman. Okey, satu. Jadi, kena jadi penolong Allah. Yang kedua, Allah kata, jadilah kamu penolong Allah. Allah boleh je sebut, unsuru. Ya ayyuhallazina amanu, unsuru dinallah. Beza, kunu ansarallah dengan unsuru dinallah. Kalau unsuru makna tolonglah agama Allah. Kalau kunu, jadilah penolong agama Allah. Beza tak? Beza? Apa beza dia? Tengok tadabbur. Kalau kita faham betul-betul satu benda yang sangat-sangat sangat-sangat bukan senang untuk kita laksanakan.
Okey, apa beza ni? Tolonglah agama Allah. Satu lagi, jadilah penolong agama Allah. Kuat sikit ah. Yang mana? Jadilah penolong agama Allah. Yang ni? Tak perintah juga ni. Ini fi'il amr unsuru. Beza dia, yang ni tolonglah kamu agama Allah. Yang atas jadilah penolong. Dia sana tu attach pada Allah, artinya kita bersama-sama dengan Allah. Ini kita untuk membantu. Apa beza? Yang ini bersama, ini dari luar ke. Oh ni tak bersamalah. Bukan juga. Pilihan tu. Ha? Yang jadilah tu tak ada pilihan, memang kena buat lah. Yang ni dua-dua perintah. Cuma yang ni perintah jadilah penolong agama Allah. Yang ni tolonglah agama Allah. Orang perintah kita kan, suami kita cakap pada kita, tolonglah saya. Besok dia kata apa? Jadilah penolong saya. Beza tak? Apa beza? Dari tadi lagi sebut beza tapi tak boleh nak huraikan. Tengok bahasa Al-Quran tepat. Allah tak kata tolong, Allah kata jadilah penolong. Jadi apa beza dia? Ha? Tolong? Lagi lemah? Bukan. Ini itu sifat nama Ustaz. Ha? Sebagai seorang penolong Allah. Okey, yang ni? Dan ini bukan yang sentiasa, yang atas sentiasa. Yang bawah? Yang bawah itu yang datang perkara yang bawah ni bila ada perintah untuk Itu maksud dia. Yang bawah ni tolonglah agama Allah. Maknanya dia buat sekali-sekala aja. Yang ni yang Allah nak sebenarnya apa dah? Jadi penolong. Apa maksud jadi penolong? Apa maksud? Sentiasa. Dia bukan nak bina bangunan ni. Nak bina hati manusia, nak bina Islam. Mana boleh buat part time? Mana boleh buat kadang-kadang? Mana boleh buat masa cuti? Mana boleh buat masa pencen? Tak boleh. Boleh faham tak? Bila Allah kata jadilah penolong agama Allah, mana berapa jam satu hari? Satu hari berapa jam? 24 jam. Dan kita tengok tak dalam surah apa? Surah Nuh. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 900? Okey, itu tempoh keseluruhan. Tapi dalam sehari berapa jam? Ada dalil? Siang malam. Mana ada bahasa Melayu dalam Quran? Bahasa Arab lah. Summa inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Tengok. Ayat mentafsirkan ayat. Ayat menjelaskan maksud ayat. Jadi, jadilah penolong agama Allah. Macam mana? Contohnya Nabi Nuh. Cuba terjemah. Summa. Kemudian inni. Aku. Da'autu. Aku menyeru, berdakwah. Ini yang jihad. Inilah berniaga dengan Allah. Iaitu mengajak orang kepada Allah. Da'autu, aku mengajak qaumi. Kaum aku. Lailan malam. Wa naharan. Subhanallah. Siang dan malam. Kemudian berapa lama? Sampai umur pencen 60? Tak. Sampai? Akhir hayat Nabi Nuh berapa? 60 ke 70? Tak tahu pula dah. Quran dah sebutkan. 950 tahun. Siang dan malam dan selama 900. Itu maksud penolong. Kalau tolong, sekali-sekala. Kan? Agama tak boleh buat sekali-sekala. Kamu nak berkebun, sekali-sekala okey kan? Mati kebun pun tak ada masalah. Tapi agama kalau buat sekali-sekala, buat kadang-kadang, buat masa cuti, dia tak menjadi. Betul tak? Sebab itulah Nabi Allah sebutkan. Allah perintah pada Nabi dan juga pada kita semua, bila selesai satu kerja, buat kerja lain.
Allah tak kata bila selesai satu kerja, rehat. Faham? Faham? Ayat apa tu? An-Nashrah. Ha? Bukan. Surah apa? Cuba baca ayat tu. Bila selesai satu kerja, penat lelah, buat kerja lain. Makna, itulah penolong. Surah ayat apa? Ini surah lazim ni. Surah lazim. Faiza faragta fansab. Fa'iza faragta fansab. Surah apa? Mana ada surah Al-Nashrah, surah Al-Insyirah. Semua ambil daripada awal surah aja. Surah Alam Tarakai, surah Li'ila. Fa'iza, maka apabila faragta, kamu telah selesai. Selesai apa? Kerja dunia ke kerja siang hari? Fansab. Buat lagi kerja lain sampai nasab ni penat. Betul tak? Nabi buat kerja main-main tak bila berdakwah? Tak. Bila berperang Nabi buat main-main tak? Tak, buat sungguh-sungguh. Kemudian malam Nabi buat apa pula? Tahajud. Tahajud Nabi main-main tak? 2-3 rakaat aja. Tak. Boleh faham? Jadi Allah minta kita jadi apa? Ansar Allah. Apa dia? Dengan masa kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan duit kita, dengan pengalaman kita, dengan kereta kita, kadang-kadang dia boleh bagi kereta. Jadilah penolong agama Allah. Boleh? Berapa banyak kita orang yang belajar je, anak-anak remaja kan, sikit pun tak ada masa dia untuk membantu menegakkan agama Allah. Yang dia banyak habis, lepak buang masa kan. Dan kadang-kadang maaf saya cakap, orang yang belajar pun habis masa dengan belajar je. Saya nak tanya, kalau asyik belajar je, agama Allah tersebar tak? Ha? Tersebar tak? Tak. Sebab tu kita tahu tak, sahabat Nabi berapa ramai masa Nabi wafat? Masa Nabi wafat ada berapa ramai? Lebih kurang 100,000 sahabat Nabi. Tapi daripada 100,000 ni, berapa ramai yang mati di Mekah dan Madinah? Mekah, kalau Mekah buat ibadat, berapa pahala? 100,000. Kalau Madinah? 5,000 ke 50,000? 1,000. Kan? Tapi daripada 100,000 sahabat Nabi ni, yang duk Mekah, yang duk Madinah, yang ganjaran pahala ibadat berganda-ganda, agak-agak berapa ramai yang mati di Madinah? Daripada 100,000 ni. Kena tahu sejarah ni. 10,000 je. 10,000 mati di Madinah. Mati di Madinah dan Mekah. Okey, 90 lagi duduk mana? Di mana? Di Syam, di Iraq, di Mesir. Kenapa lebih pada separuh kan? 2/3, lebih pada 2/3 tak suka mati di Mekah. Tak suka mati di Madinah. Walaupun dia bumi Rasulullah, walaupun tempat turun wahyu, walaupun ganjaran pahala ibadat berganda-ganda. Tapi kenapa 90,000 ni semua bertaburan dan mati di luar? Kenapa? Sebab mereka menyahut seruan Allah. Jadilah penolong Allah. Jadi mulia manusia bukan mati di Mekah. Mulia manusia bukan mati tempat ibadat yang berganda pahala. Tak. Mulia manusia sebab jadi Ansar Allah. Jadi antara kita mati dalam kelas dengan mati masa pergi berdakwah, mana lebih mulia? Berdakwah. Jadi nak yang mana? Mati masa berdakwah ke mati masa dalam kelas? Jangan belajar sampai mati ya. Kalau nak mulia, kena jadi penolong Allah. Penolong Allah tak boleh duduk dalam kelas. Kalau sahabat Madinah pun dah tak suka duduk, Mekah pun tak suka duduk. Sebab apa? Sebab kemuliaan manusia menjadi
Kita dalam kelas tak ada kelebihan kan? Sedap ekornya. Sedap ekor je lah. Apa kelebihan? Sanyaknya. Tak, belajar, lepas tu sampaikan. Itu baru ada kelebihan. Boleh? Dan saya ulang, nak jadi penolong Allah tak perlu jadi ustaz. Tak perlu jadi kaya. Sebab itulah penolong yang membantu Nabi menegakkan Islam di Mekah, di peringkat awal. Agak-agak orang kaya ke orang miskin? Orang miskin. Majoritinya orang miskin. Tapi mereka jadi ansarullah. Menunjukkan nak jadi pembantu, penolong agama Allah tak mesti kaya, tak mesti banyak harta. Dan kebanyakan mereka bukan ulama, bukan orang yang berilmu banyak. Cuba buka surah Al-Hasyr. Kita tengok. Siapa penolong Allah di kalangan sahabat? Surah Al-Hasyr ayat 9. Ayat 9 dan 10. Al-Hasyr. Sebelah tu 8 ayat 8. Lil fuqara. Dah. Muhajirina. Surah 59 ayat 8. Wa yansurunallaha wa rasulahu. Jadi kalau orang tanya, okey, Ustaz boleh tak bagi contoh penolong-penolong Allah di zaman Nabi? Siapa? Apa sifat mereka? Maka Allah sebut dalam surah Al-Hasyr. Kalau penolong Nabi masa di Mekah siapa? Ni. Cuba tengok dan terjemah. Lil fuqara. Bagi Orang-orang fakir. orang-orang fakir. Ingat saya ada sebut tadi nak jadi penolong agama Allah tak mesti orang kaya. Tengok fakir. Orang-orang fakir sifat daripada muhajirin. Jadi nak jadi penolong agama Allah, kalau Allah perintah berhijrah, kena hijrah tak? Walaupun tinggal orang Mekah, bila berhijrah ke Madinah, dia bawa apa? Kita boleh tak kalau orang suruh hijrah jangan bawa apa-apa? Pergi berdakwah di Sabah, boleh? Sebulan je. Boleh tak? Boleh betul? Bagi nama. Okey, bagi orang-orang fakir muhajirin yang berhijrah, allazina, iaitu orang-orang yang apa sifat ansarullah, iaitu ukhriju, mereka diusir. Penolong agama Allah kena usirlah. Penolong agama Allah tak ada dipuja, tak ada diangkat. Tak ada. Penolong Allah diusir min diarihim, dari kampung halaman mereka Mekah. Wa amwalihim, dan apa maksud? Ditinggalkan. Harta mereka tinggal semua. Sehelai sepinggan. Dan ada seorang sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi daripada Parsi. Tapi bila dia dengar dakwah Nabi di Mekah, dia datang ke Mekah, dia beriman. Dan bila duduk Mekah, dia berniaga. Bila berniaga, banyak duit. Tapi bila Allah perintah supaya berhijrah, dia nak hijrah bawa harta dia. Ditahan oleh orang kafir Mekah, orang Quraisy. Maka Salman Al-Farisi bertanya, apa yang kamu nak? Kalau orang kafir Mekah menjawab, kalau kamu nak berhijrah, tinggal semua harta. Apa jawapan Salman Al-Farisi? Aku hijrah nak Allah dan Rasul, kamu nak harta, silakan. Itu makna penolong agama Allah. Kita kalau orang suruh kita hijrah, tinggal semua.
Kita okey tak? Ataupun paling-paling kurang bagi saya telefon je. Nah ni, diusir daripada tempat tinggal mereka dan terpaksa meninggalkan harta. Bukan kecil tu, bukan kecil. Kemudian, mereka pergi Madinah buat apa ni? Sampai tinggal harta dihalau daripada kampung halaman. Untuk cari apa? Ya bertaruna fadlan. Matlamat Ansar Allah mencari, bukan cari dunia. Fadlan, anugerah daripada waridwana dan redha. Jelas. Kita hidup selama ni nak cari dunia ke nak cari redha Allah? Kuat sikit. Nak cari dunia ke nak cari redha Allah? Sebelum ni lah, sebelum belajar tadabbur. Ya. Betul nak cari redha Allah. Berapa banyak sumbangan kita untuk tegakkan agama Allah sebelum ni? Berapa banyak kita habiskan duit, masa kita, tenaga kita untuk sebarkan agama Allah? Berapa banyak? Kenapa tak jawab? Yang banyak berlaku apa dah? Kita daripada miskin menjadi semakin kaya lah. Daripada rumah kecil jadi rumah, daripada kereta kecil rumah kereta. Jadi betul tak kita mencari fadlan minallah? Tengok yang cari fadlan minallah daripada kaya menjadi miskin. Kemudian ini poin dia. Wayan suruna, mereka pergi tu ke Madinah untuk apa? Wayan suruna, untuk menolong siapa? Allah. Bukan nak tolong diri ataupun keluarga. Nak tolong Allah, maksud sama di sini. Penolong agama, makna menolong agama Allah. Saya nak tanya, kalau sahabat tak berhijrah ke Madinah, orang Madinah dapat tak kebaikan Islam? Kalau sahabat tak bertebaran di Syam, di Iraq, duduk kat Mekah aja beribadat sebab nak pahala banyak, orang di Syam, di Iraq dapat tak cahaya kebaikan Islam? Ya Allah, besarnya ganjaran dan kelebihan para sahabat. Kemudian, mereka menolong Allah dan Rasul. Allah kata apa? Ulaika humu. Itulah orang-orang yang tengok Allah tak kata yang benar ialah orang yang solat. Yang benar ialah orang yang puasa, tak. Yang benar yang ada sifat ni. Menjadi ansar Allah sampai dihalau mencari kelebihan daripada Allah dan menolong agama Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan apa dah? Ansar Allah. Okey, golongan kedua selepas tu ayat yang ke-10. Yang ke-9 kan? Wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Apa dia? Wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Okey. Tengok golongan kedua Ansar Allah di kalangan para sahabat Nabi. Yang tadi golongan pertama dipanggil apa? Ini golongan Muhajirin. Golongan kedua Ansar Allah ialah wallazina tabawwa'u. Cuba terjemah. Dan orang-orang yang tabawwa'u mendiami. Ad-dar. Negeri ni maksud Madinah. Mana siapa ni penduduk Madinah? Orang Ansar. Wal iman, dan mereka juga beriman min qablihim, sebelum mereka datang ni. Apa sifat orang Ansar pula? Kalau sifat Muhajirin tadi, diusir keluar, terpaksa tinggal harta dan menolong agama Allah. Tapi sifat orang Ansar pula yuhibbuna, mereka cinta siapa? Man hajara ilaihim, orang yang ni. Ini pun bukan senang.
Kita kalau orang miskin berhijrah ke kampung kita, ke taman kita suka tak? Okey, saya tukar soalan. Kalau jutawan pindah duduk kampung kita, suka tak? Suka sebab apa? Tengok. Mana ada kepentingan tu kan? Itu bukan sifat Ansar. Ansar dia suka orang berhijrah kepada dia. Walaupun orang tu sebab apa? Sebab apa? Sebab orang Muhajirin dicintai oleh Allah. Sebab orang Muhajirin Ansar Allah. Wajib tak kita cinta kepada orang yang Allah cinta? Wajib tak? Nabi ajar tak doa pada kita? Apa bunyi apa tu? Okey. Telefon baru tak jumpa switch nak tutup. Okey. Jadi sifat Ansar cinta kepada orang yang Allah cinta walaupun fakir. Sebab tu bila orang fakir tapi dia beriman datang tempat kita, kita wajib suka. Kalau kita tak suka, kita tak beriman. Doa yang Nabi ajar pada Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon kepada engkau supaya aku cinta pada engkau. Yang kedua, cinta orang yang engkau cinta. Ni orang Muhajirin, walaupun fakir, kita wajib cinta. Kalau kita tak cinta, kita tak beriman pada Allah. Kenapa? Sebab bila Allah cinta, kita wajib cinta. Sebab itulah kelebihan orang Ansar pada. Yang pertama pada, dia cinta pada orang Muhajirin yang Allah cinta. Kemudian, apa lagi sifat kedua? Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Kepada orang Ansar tidak ada dalam dada mereka hajat mimma utu. Kalau Allah, contohlah kalau Nabi bagi harta rampasan pada orang Muhajirin, orang Ansar ada dengki tak? Kita kalau orang miskin masuk kampung kita, YB duk bagi orang miskin yang baru masuk je. Kita tak bagi, kita rasa geram tak? Kita penduduk asal tak bagi kepada pendatang kan? Jadi sifat kedua orang Ansar, bila harta rampasan ke apa ke Nabi bagi pada Muhajirin, orang Ansar langsung tak ada dengki, tak ada cemburu. Dan wa yu'siruna ala anfusihim. Sifat ketiga, mereka mengutamakan orang Muhajirin daripada walaupun kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri orang Ansar miskin. Khasasah makna fakir. Ini lagi hebat. Kalau kita sama-sama miskin kan, kerajaan bagi bantuan pada orang miskin yang baru datang kampung kita. Kita miskin juga. Kita okey tak? Tak okey kan? Walaupun dah belajar tadabbur lama kan? Jadi orang Ansar ni walaupun dia berhajat. Saya pernah bagi satu contoh berlaku dalam zaman Nabi. Ada seorang yang lapar jumpa Nabi. Kemudian pertama Nabi ni ketua negara, presiden lah, Perdana Menteri. Bila orang lapar jumpa Nabi, dia bukan jumpa menteri, jumpa terus Perdana Menteri. Nabi buat apa yang pertama? Nabi cari makanan dalam rumah dia. Jadi Nabi walaupun dia ketua, walaupun dia Perdana Menteri, dia sendiri bertanggungjawab. Dia cari makanan dalam rumah dia. Dan rumah Nabi ada berapa? 9. Satu makanan pun tak ada. Barulah Nabi offer kepada sahabat lain untuk membantu, orang Ansar. Siapa yang nak bagi makanan kepada sahabat yang lapar ni? Orang Ansar kat tangan, saya ya Rasulullah. Dia tak tahu ni. Dia boleh tahulah rumah dia ada makanan ke tak. Tapi dia harap-harap adalah. Bila dia bawa tetamu Rasulullah, balik ke rumah dia, dia bagi kepada isteri dia. Ini tetamu Rasulullah, bagilah makan pada dia. Dia sedang lapar. Apa isteri dia jawab? Kalau kita, rumah kita makanan tak banyak, suami pula bawa balik tetamu, kita kata apa? Makcik kata apa? Apa dia?
Nak kata apa? Saya dah boleh agak dah. Kak nak kata apa? Apa isteri sahabat dia kata? Bang, bukan kita tak nak bagi, tapi kita tak ada makanan. Untuk abang tak ada, untuk saya tak ada. Yang ada makanan, anak je. Apa kata suami dia? Suami dia kata, okey, makanan anak tu kamu uruskan anak sampai dia leka, sampai dia tertidur. Makanan anak bagi pada tetamu. Ini maksud ni. Dia utamakan orang lain walaupun dia, tu yang tahap yang dia panggil isar. Antara akhlak orang yang beriman yang paling tinggi ialah isar. Isar lebihkan orang walaupun dia berhajat. Kalau kita lebihkan orang dalam keadaan kita pun lebih, itu bukan luar biasa. Boleh faham? Kita ada 10,000 bagi pada orang 500. Luar biasa tak? Yang luar biasa beda. Kita ada RM50 bagi orang RM50. Apa dia? Kuatlah sikit makcik. Nanti lepas kelas tak jelas pula. Bagi clear dalam kelas ni. Okey. Dan besok tahu apa berlaku? Sahabat ni pergi masjid Nabi dan Nabi bagi tahu turun ayat yang berkenaan dengan kamu dan Allah puji kamu. Apa dia? Iaitu orang-orang yang mengutamakan orang lain walaupun dirinya berhajat. Subhanallah, ayat ni Allah turun puji. Ini golongan pertama pada muhajirin. Golongan kedua ansar. Jadi kalau orang tanya siapa ansar Rasulullah di zaman Rasulullah? Dua, yang paling utama orang muhajirin, yang kedua orang ansar. Okey. Kemudian Allah kata, kama, sebagaimana apa? Kama qala, Allah kata, jadilah kamu penolong Allah. Penolong agama Allah maksudnya. Buatlah apa-apa untuk menegakkan, untuk menyebarkan agama Allah. Kama qala, sebagaimana, contoh sebagaimana telah berkata Isa ibnu Maryam, anak. Kenapa bila sebut Maryam, bila sebut Isa, Allah sebut anak Maryam? Bila sebut Nabi lain, Allah tak sebut anak siapa. Nabi Ibrahim ke, Nabi Ishaq ke, Allah tak sebut bin, anak si fulan. Bila sebut Maryam je, bila sebut Isa je, Allah sebut bin Maryam. Apa tujuan? Untuk? Sebab siapa yang golongan apa ataupun bangsa apa yang mendakwa Isa adalah anak Tuhan? Kristian ataupun Nasrani. Jadi setiap kali Allah sebut Isa, Allah jelaskan dia anak Maryam, bukan anak Tuhan. Pegangan kamu adalah sesat. Sebagaimana kata Isa bin Maryam lil hawariyin, kepada hawariyin. Apa makna hawariyin? Hawar daripada ini banyak ramai. Kalau seorang al-hawariju. Asalnya pada al-hur. Daripada perkataan al-hur, maknanya apa? Al-bayad wan naqa wal ikhlas. Jadi hawariyun plural, kalau satu hawariyu. Dia berasal daripada perkataan al-hur. Apa makna hur? Al-bayad. Bayad makna putih. An-naqa suci. Al-ikhlas, ikhlaslah. Jadi kenapa pengikut Nabi Musa ni dipanggil hawariyun? Sebab pengikut yang paling ikhlas, yang paling suci hati mereka. Dia pengikut para Nabi ni ada peringkat-peringkat. Ada yang biasa-biasa, ada yang paling baik, paling ikhlas, dipanggil hawariyin. Ini gelaran untuk pengikut Nabi
Isa alaihissalam. Berapa orang ni semua? 12 orang je. 12 orang. Jadi kadang-kadang Nabi berdakwah lama tapi pengikut tak ramai. Kadang-kadang ada seorang je pengikut. Kadang-kadang ada Nabi seorang pengikut pun tak ada. Menunjukkan apa tu? Hebat tak Nabi tu bila berdakwah tak ada pengikut? Hebat ke? Ha? Tapi pengikut tak ada. Kalau saya mengajar setahun, ada seorang je pelajar. Hebat tak saya? Ha? Tak berani nak cakap hebat kan? Tadi sebab Nabi kan? Tak, masyarakat kita, mentaliti masyarakat kita, bila pelajar tak ramai, dia kata ustaz tak hebat kan? Ukuran tu salah. Sebab apa? Sebab Nabi ada seorang pengikut. Adakah Nabi tak hebat? Tak. Sebab kedegilan pengikut dia, bukan sebab kelemahan para Nabi. Batulah Bani Israel antara bangsa yang paling ramai Nabi. Kan? Paling ramai Rasul yang Allah utuskan. Sebab apa? Sebab bukan bangsa tu mulia, tapi sebab bangsa paling lagi degil, lagi kena hantar Rasul. Macam anak ada anak si fulan, seorang je, tapi guru tuition, satu subjek saja 3 guru. Budak tu cerdik ke budak tu bodoh? Ha? Kurang cerdik lah. Kalau cerdik seorang pun cukup dah kan? Kalau sampai 3 guru satu subjek menunjukkan budak tu, Jangan bangga pula ustaz, anak saya satu subjek 3 guru. Sebenarnya anak kamu tak berapa cerdik tu. Belajar sekolah tak cukup lagi, 3 guru tuition. Okey, kepada jadi Hawariyun apa makna? Pengikut istimewa lah. Pengikut yang terbaik di kalangan pengikut Nabi Isa. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, Allah panggil kita, seru kita. Jadilah kamu penolong agama Allah. Macam mana? Sebagaimana Nabi Isa berkata pada pengikut-pengikutnya, apa kata Nabi Isa? Man ansari? Siapa? Ansari, penolongku ilallah, kepada apa maksud dia? Penolong aku kepada Allah. Makna penolong aku bukan untuk aku, tapi untuk Allah, untuk agama Allah. Jadi para Nabi, walaupun dia ada pengikut, tapi bukan untuk kepentingan diri dia. Bukan untuk puak dia, parti dia, jemaah dia, tak. Tapi untuk agama Allah. Boleh? Jadi kalau kita nak cari pengikut, jangan untuk kepentingan diri kita, ataupun parti kita, ataupun jemaah kita. Panggillah seramai mana pengikut, tapi untuk agama Allah. Kemudian apa jawab? Bila Nabi Isa berkata pada pengikut dia, siapa ni nak jadi pengikut penolong aku untuk tegakkan agama Allah? Qala al-Hawariyun, telah berkata Hawariyun, nahnu, kamilah ansarullah, penolong Allah. Bila saya baca ayat ni, ya Allah, saya bercita-cita nak jadi penolong Allah. Berapa ramai mak bapak didik anak untuk jadi penolong siapa? Penolong ibu bapa. Lepas tu tanya anak nak jadi apa? Jadi askar. Nak jadi apa? Pilot. Nak jadi apa? Doktor pakar. Tapi sebenarnya semua tu penolong kepada siapa? Ya Allah. Kenapa? Tak ada, saya tak dengar lah. Wallahualam. Saya tak pernah dengar mak bapak didik anak-anaknya untuk menjadi penolong agama Allah. Betul tak? Betul. Ada tak cikgu-cikgu tanya kita dalam kelas? Bila cikgu tanya, kamu apa cita-cita? Nak jadi penolong agama Allah. Ada jawab macam tu? Kalau jawab macam tu pun cikgu pensan. Sebab tu ingat tak apa cita-cita Maryam? Bila dia, mak kepada Maryam. Bila dia mengandung, apa cita-cita dia? Dia nak apa daripada anak yang dalam kandungan tu? Jadi
Belum Allah. Jadi penolong agama Allah. Cita-cita dia sangat besar tapi bukan untuk diri dia. Sebab tu dia nak anak dia lelaki ke perempuan? Sebab dalam kepala dia yang biasa jaga agama Allah, yang jaga masjid, urus masjid ni ialah lelaki. Tapi Allah lebih tahu apa yang layak, apa yang terbaik untuk Mak Maryam. Sebenarnya Allah bagi anak perempuan tapi cucu dia manusia hebat, seorang Nabi. Oh, dahsyat lah. Ha? Hadis apa itu? Berapa orang? Ada apa tu? Hadis berapa orang? Ni belum ada, belum ada lagi. Oh, belum ada. Oh. Tak nampak. Tak, kita habiskan ayat ni ya. Boleh? 5 minit ke? Fa'amanat. Lalu? Amanat. Telah Beriman. beriman. Taifah. Sebahagian. Taifah satu kumpulan. Taifah kumpulan. Min Bani Israel dari Bani Israel. Wa kafarat dan telah kafir ataupun kufur. Telah kufur Taifah. Satu kumpulan. Jadi berapa bahagian? Pada umumnya 2, tapi sebenarnya ada 3. Satu kumpulan yang beriman. Ini yang jadi Ansarullah. Siapa ni? Yang mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang 12 orang tadi. Kumpulan pertama. Yang kafir ni terbagi pada 2. Yang kufur ni jadi terbagi pada 2 sebenarnya. Iaitu pertama, yang menuduh Isa adalah anak zina. Anak pelacur. Siapa tu? Orang Yahudi. Orang Yahudi kan tak suka pada Isa. Yahudi ni kononnya nabinya ialah Musa. Jadi dia bermusuh dengan pengikut Nabi Isa. Jadi dia tuduh apa? Orang Yahudi tuduh Nabi Isa adalah anak pelacur, macam-macam lah tuduhan jahat. Kafir yang pertama. Kafir yang kedua, pengikut Nabi Isa yang melampau. Iaitu yang menuduh Nabi Isa anak Tuhan ataupun Tuhan. Jadi yang beriman satu kumpulan, yang kufur terbagi pada 2. Kemudian Allah kata apa? Fa'ayyadna. Maka fa'ayyadna, kami kuatkan ataupun kukuhkan allazina, orang-orang yang mereka beriman. Ala aduwihim, ke atas musuh mereka. Fa asbahu, lalu asbahu, mereka menjadi. Mereka ni siapa? Kumpulan yang beriman. Zahirin? Tak. Zahirin apa makna? Menang. Lalu mereka menjadi kumpulan yang menang. Mereka yang menang. Okey, soalan. Kumpulan yang beriman ni di kalangan pengikut Nabi Isa, menang tu menang macam mana? Pernah tak pengikut Nabi Isa yang beriman ni menang dalam peperangan ke, ataupun menang ada kuasa ke, kerajaan ke? Pernah tak? Tak pernah. Bahkan akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit. Masa disebut oleh Ibn Abbas, Nabi Isa masuk dalam satu rumah. Ni, rumah salah seorang pengikut yang 12 orang ni, Hawariyun. Kemudian orang Yahudi merancang untuk bunuh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bagi tawaran kepada 12 orang ni. Siapa yang nak wajahnya menjadi seperti wajah aku dan dia akan dibunuh, dia akan masuk syurga bersama aku. Faham? Sebab orang Yahudi tengah cari Nabi Isa nak bunuh. Jadi Allah ilham wahyu kepada Nabi Isa, Allah akan tukar wajah seseorang pengikut dia jadi macam wajah Nabi Isa. Dan akhirnya yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi jadi bila Nabi Isa bertanya, seorang pemuda angkat, "Ana, saya." Nabi Isa kata, "Ijlis, duduk." Nabi Isa tanya kedua, "Siapa nak wajahnya ditukar menjadi seperti wajahku dan akhirnya dia dibunuh, tapi boleh masuk syurga bersama aku?" Pemuda yang sama angkat tangan, "Ana."
Nabi Isa kata, duduk kamu. Kali ketiga ditanya, jawapan pemuda tu juga ana. Maka Nabi Isa kata, okey, kamu bersedia. Masa tu Allah tukar wajah budak tu, pemuda tu, menjadi wajah Nabi Musa. Orang Yahudi pun masuk bunuh. Bunuh siapa? Salah seorang pengikut Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa kat mana? Di langit. Berapa umur dia? Dan masa dia akan diturunkan kembali, berapa umurnya? Umurnya sama dengan masa ketika dia diangkat ke langit. Kalau tak sama, agak-agak berapa umur dia? Dia pun nak angkat pedang pun tak larat kan? Okey? Jadi, soalan dia, yang Allah kata kami akan kuatkan orang beriman. Dan kami akan menangkan. Siapa? Pengikut Nabi Musa tak menang pun. Siapa ni? Kata Ibnu Abbas, yang maksud Allah akan kuatkan mereka ialah dengan Nabi Muhammad. Iaitu kami kuatkan dengan cara kami utuskan Nabi Muhammad, dan akhirnya Nabi Muhammad menang, dan akhirnya orang Nasrani, orang Kristian kalah. Bahkan orang Yahudi pun diusir keluar daripada Madinah. Betul kan? 3 golongan diusir keluar daripada Madinah. Kita dah belajar surah Al-Hasyr. Apa nama kumpulan Yahudi itu? Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Ini maksud ni. Akhirnya kami kuatkan kumpulan yang beriman, iaitu keturunan Nabi Isa, orang Nasrani yang beriman dengan kedatangan Nabi Muhammad, dan akhirnya sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Islam menghalau orang Yahudi dan Nasrani daripada tanah Arab. Okey. Boleh Okey. Ada soalan tak? Tak ada. Jadi saya nak simpulkan 1 minit. Jadilah, kalau kita nak jadi mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, jadilah penolong agama Allah. Macam mana nak jadi penolong agama Allah? Tak perlu ada duit banyak, tak perlu ada ilmu banyak. Apa saja kita buat untuk sampaikan ilmu, ikhlas kerana Allah, dan sanggup menghadapi risiko orang maki ke, orang tak suka ke, kita buat kerana Allah. Maka kita akan jadi penolong agama Allah. Dan bila nak jadi penolong agama Allah, nama penolong, makna kerja dia tetap full time. Bukan kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Boleh? Jadi kita mampu tak jadi ansar Allah? Mampu tak? Mampu. Bila Allah suruh, makna kita mampu kan? Allah tak akan suruh benda yang hamba dia tak ma. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. Ada soalan? Kita dah habis masa kan? Okey. Jadi Syarah Bulughul Maram tak sempat baca lah. Kalau habis, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.